Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuril Hidayah binti Adnan. Hari ini, saya akan menerangkan tentang sejarah dan latar belakang gamelan. Perkataan gamelan berasal dari bahasa Jawa iaitu gamel yang bererti memukul atau menabur dan diikuti dengan keakhiran "ad" yang menjadikannya sebagai kata benda. Kebanyakan alat muzik gamelan diperbuat daripada perunggu, kayu, besi dan buluh. Ini merupakan gambar bagi alat muzik gamelan. Gamelan mempunyai maksud sebagai satu kesatuan alat muzik yang dimainkan bersama, dalam erti kata lain, assemble. Alat gamelan pertama yang dicipta ialah gong, manakala alat-alat lain dicipta mengikut peredaran zaman. Gamelan dipercayai berasal dari Indonesia, tetapi terdapat juga di negara jiran seperti Thailand. Namanya mungkin berbeza di suatu tempat, tetapi bentuk alat dan susun aturnya adalah lebih kurang sama. Jadi kini tiba giliran saya, Nurul Ulia binti Nurdin, untuk meneruskan perbincangan berkaitan dengan gamelan. Jadi di sini saya akan huraikan mengenai 3 jenis gamelan, iaitu yang pertama sekali, gamelan Melayu. Gamelan Melayu ini dikatakan diperkenalkan pada zaman pemerintahan Sultan Ahmad Muazzam Shah dan digiatkan oleh isteri baginda Wan Fatimah. Pada tahun 1915 pula, Tunku Ampuan Mariam, iaitu anak kepada Sultan Ahmad Muazzam Shah, dikatakan telah mempunyai satu set gamelan yang berada di Pahang. Tetapi set ini kemudian dibawa ke istana di Terengganu untuk diajarkan kepada rakyat berkaitan dengan tarian dan cara permainannya, dan hasilnya telah mencipta lagu-lagu seperti lagu Togok, lagu Abang Sari dan sebagainya. Berkaitan dengan gamelan Melayu ini, gamelan Melayu ini terdiri daripada lebih kurang 9 alat, 9 instrumen, iaitu sepertinya tambang, bonang, kenung, kendang, sarung baron, sarung demun, sarung peking, serta 2 jenis gong yang besar dan yang kecil. Selesai dengan jenis gamelan yang pertama, kita beralih pula kepada jenis gamelan yang kedua, iaitu gamelan Bali. Gamelan Bali ini dikatakan huraian-huraiannya adalah seperti merupakan gamelan yang tertua kerana telah wujud sejak sebelum abad ke-15 lagi. Seterusnya pula, gamelan Bali ini juga dikatakan menggunakan skil pentatonik, tetapi boleh ditala dari masa ke semasa sekiranya ada upacara tertentu menjadi skil diatonik. Dan akhir sekali, gamelan di Bali ini popular dengan rentaknya yang meledak-ledak dan berkecepatan tinggi. Di sini saya selitkan contohnya. Beralih pula kepada jenis yang terakhir, iaitu gamelan Jawa. Gamelan Jawa ini antara huraian-huraiannya ialah yang pertama, menurut kepercayaan orang Jawa, gamelan ini telah diciptakan oleh dewa yang menguasai daratan Jawa. Kemudian, huraian kedua pula, gamelan Jawa ini juga menggunakan skil pentatonik. Dan yang ketiga, gamelan Jawa popular dengan melodi dan iramanya yang mendayu-dayu dan lembut. Di sini saya sediakan contohnya. Kepada klasifikasi alat muzik gamelan, iaitu bonang atau keromong.
Bonang atau kromo ini merupakan alat muzik dalam kategori ideophone, iaitu alat muzik yang diperbuat daripada logam, kayu, buluh dan tempurung yang dimainkan dengan cara pukulan, hentakan, ketukan dan goncangan. Bonang ni mempunyai bentuk seperti kendi atau kettle shape dan sifat bunyinya pula berprinsipkan pada dengung. Kalau dalam gamelan Melayu, sebanyak 10 biji bonang bersaiz kecil akan disusun dalam 2 baris. Tapi kalau dalam gamelan Jawa, sebanyak 12 biji bonang akan disusun dan diletakkan di atas tempat yang memang direka khas untuk meletakkan alat muzik ini. Jadi dalam gamelan ni, bonang merupakan alat muzik utama yang akan memulakan muzik pembukaan dan kemudian barulah diikuti oleh instrumen gamelan yang lain. Alat muzik gamelan diperbuat daripada campuran tembaga atau perunggu dan diketuk dengan menggunakan 2 pengetuk atau penabuh yang diperbuat daripada kayu yang dibaluti dengan tali atau kain. Bonang ni terbagi kepada 2, iaitu bonang barung dan bonang penerus. Bonang barung digunakan untuk memulakan lagu dan memainkan melodi. Cara memainkannya adalah dengan mengetuk tombolnya menggunakan pengetuk atau penabuh. Terdapat 2 cara untuk memainkan bonang barung, iaitu secara bipil atau gembiang. Kalau bonang penerus pula adalah untuk memainkan melodi sama seperti bonang barung. Bonang penerus boleh juga dimainkan secara harmoni dengan bonang barung tadi dengan cara membuat improvisasi irama dan melodi. Alat muzik gamelan seterusnya ialah gong. Gong juga merupakan alat muzik dalam kategori ideophone yang diperbuat daripada campuran logam seperti besi, tembaga dan gangsa dengan menggunakan teknik acuan. Gong digantung pada rak kayu dan dipukul pada bahagian busuknya dengan menggunakan pemukul kayu yang dibaluti dengan kain atau getah. Dalam gubahan muzik gamelan, gong merupakan alat utama yang menjadi pelengkap utamanya. Terdapat 2 jenis gong yang berbeza daripada segi saiznya yang dikenali sebagai gong besar dan gong kecil. Gong yang berukuran kecil diperbuat daripada gangsa dan merupakan alat melodi utama dalam ensemble gamelan. Alat muzik gong mengeluarkan pitch yang paling rendah dan dimainkan pada akhir frasa lagu untuk menandakan selesainya satu pusingan lengkap lagu tersebut. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada klasifikasi alat muzik gamelan gambang. Gambang merupakan alat muzik dalam kategori ideophone atau chordophone. Alat ini terdiri daripada 21 keping kayu berbentuk segi empat dan mempunyai panjang serta tebal yang berbeza. Semakin panjang kayu itu, maka semakin rendahlah register bunyinya. Bunyi atau pitch gambang ini adalah lebih rendah berbanding alatan lain dalam muzik gamelan kerana ianya diperbuat daripada kayu seperti cengal, medang dan juga batang nibung. Gambang merupakan alat utama untuk memainkan melodi dalam muzik gamelan dan juga menjadi alat penerus. Teknik permainannya adalah diketuk dengan kedua belah tangan secara serentak menggunakan 2 bilah kayu dipanggil mallet. Klasifikasi alat muzik gamelan saron. Untuk pengetahuan anda, alat muzik gamelan saron terbahagi kepada 3, iaitu saron demong, saron baron dan juga saron pekin. Ketiga-tiga saron ini merupakan alat muzik dalam kategori ideophone. Ketiga-tiga alat ini juga dimainkan secara melodi, berbentuk bilah dan terdiri daripada 6 atau 7 bilah yang diperbuat daripada campuran tembaga. Baiklah, mari kita lihat perbezaan antara ketiga-tiga saron. Yang pertama, saron demong. Saron demong merupakan yang terbesar antara ketiga-tiga jenis saron ini. Ia juga membawa melodi pokok. Bagaimana pula dengan saron baron? Saron baron merupakan yang sederhana antara ketiga-tiga jenis saron. Ia juga menghasilkan pitch atau oktav yang lebih nyaring berbanding demong. Manakala saron pekin merupakan yang paling kecil antara ketiga-tiga saron. Ia juga mempunyai oktav yang tertinggi. Walaupun paling kecil, tetapi ianya lebih tebal berbanding yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Kamaluddin dan seterusnya saya akan menyambung pembentangan klasifikasi gamelan bagi kenong. Baiklah, kenong dikelaskan dalam kategori ideofon. Mengapa? Ideofon ni merupakan satu tindak balas rangka badan muzik yang bergema. Kenong ni menghasilkan dengung apabila diketuk. Dan kenong ini juga berbentuk chime atau berbentuk cembung dan memang boleh dikategorikan dalam ideofon. Seterusnya, kenong berfungsi sebagai pengisi harmoni dalam permainan gamelan. Baiklah, seperti yang kita maklum, gamelan ni merupakan mempunyai banyak gamelan berbunyi daripada saron, gambang, bonang. Jadi kenong ni sebagai harmonikan lagi persembahan gamelan tersebut tu. Baiklah, seterusnya kenong mempunyai 6 bonang yang diperbuat daripada campuran tembaga. Seterusnya, pengetuknya pula diperbuat daripada kayu yang dibaluti kain atau getah. Okey, anda boleh lihat dalam slide tersebut. Saya sertakan gambar pengetuk kenong dan kenong di situ ya. Baiklah, cara teknik permainannya pula, kenong dimainkan di akhir bagi setiap 2 bar dalam sebuah lagu. Baiklah, saya ambil contoh skor Timbang Burung. Baiklah, anda boleh lihat di situ ya, yang bertanda tu merupakan waktu kenong. Waktu kenong membuat tindakannya lah. Contohnya 5, 5, 2, 3, 2, 3, 5. Rest 3, 5, 6, 5, 3, 2, 5. Macam itulah dia akan main pada setiap akhir 2 bar tersebut. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada klasifikasi gamelan bagi gendang. Gendang dikelaskan dalam kategori membranofon. Membranofon ialah akan menghasilkan bunyi apabila sesuatu instrumen itu dipukul atau dipalu. Dan gendang ini juga dikategorikan dalam membranofon kerana bentuknya yang barrel. Di situ anda boleh lihatlah gendang tersebut berbentuk barrel. Dan gendang ini mempunyai 2 muka, iaitu permukaan besar, dung, dan permukaan kecil, tak. Okey. Di situ anda boleh lihatlah ada satu bahagian yang besar di sebelah kanan dan di sebelah kiri tu yang condong sikit bawah tu ialah bahagian kecil. Itu ialah bahagian tak. Baiklah, gendang ini juga terdiri daripada sebuah baluh atau bingkai yang diperbuat daripada kayu yang diregangkan untuk kulit belulang pada bahagian kiri dan kanan. Akhir sekali, gendang ini dipukul dengan menggunakan tangan dan berfungsi untuk memainkan rentak dalam sesebuah lagu. Maksudnya dalam persembahan gamelan tu tak lengkap lah kalau tak ada gendang, sebab dia mainkan rentak dalam gamelan. Kalau contoh, kalau bagi band kita guna drum untuk main rentak, tapi kalau untuk gamelan kita ada gendang. Okay, contoh rentak yang kita selalu dengar, umum dengarlah rentak Masri lah. Dum tak tak dum tak dum tak tak dum tak. Begitulah saja. Sekian saja daripada saya.